Assalamualaikum dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 4. Bertemu kembali kita dalam pelajaran subjek RBT. Di sini kita masih lagi belajar di bawah unit 1, di bawah organisasi dan keselamatan bengkel. Mungkin pada 2-3 minggu akan datang kita baru pergi ke unit 2, iaitu asas kepada teknologi. Jadi kamu diharapkan murid-murid bersedia dengan buku teks masing-masing, dan kamu boleh buka muka surat 7 dan juga muka surat 8 ya. Okey, untuk hari ini kita belajar di bawah unit 1.1.1, 1.1.2, iaitu berbincang tentang simbol dan tanda keselamatan. Dan di sini, di dalam buku teks ini, kita diperkenalkan kepada 5 warna, iaitu simbol dan tanda keselamatan ialah lambang atau pernyataan untuk memberi peringatan tentang bahaya yang mungkin berlaku jika kita tidak mematuhinya. Di sini kita mesti mengetahui maksud warna pada simbol dan tanda keselamatan. Warna pada simbol, itu yang penting hari ini lah. Warna pada simbol-simbol yang kita cikgu akan perkenalkan sebentar lagi, itu warna ni. Apa dia warna-warna ni ya? Kita kenali warna dulu. Warna merah. Yang pertama ialah warna merah. Warna merah ialah bermaksud larangan. Contoh yang boleh kita tengok ialah pada pemadam api. Alat pemadam itu adalah satu larangan. Kita tak boleh suka-suka untuk memegang atau nak menggunakannya. Okey, kecuali dalam keadaan kecemasan. Itu warna larangan. Merah ni adalah warna larangan, bahaya. Okey. Warna kuning ialah amaran, berjaga-jaga, berhati-hati. Okey, beri perhatian. Di sini kalau ikut sini, beri perhatian, amaran berjaga-jaga, waspada, berhati-hati dan berpotensi bahaya. Okey. Dan manakala warna hijau ialah zon aman. Warna hijau ni ialah kalau jumpa tanda ni selalunya kawasan zon selamat ataupun zon aman. Dan di situ kita boleh beri pertolongan kecemasan. Biasanya kawasan kita berkumpul, kawasan kita selamat. Kalau di sekolah, kalau ada tanda hijau ni, maka biasanya di padang sekolah. Okey. Warna biru ada warnanya wajib kita patuhi. Okey, ada lambang yang warna biru. Okey, benda tu di situ ialah wajib kita patuhi, wajib kita ikuti tanda arah dan sebagainya. Okey, warna putih ialah tentang informasi umum. Di sini untuk memberi kita penerangan benda yang kita perlu buat, benda sebagainya. Okey, atau peringatan dan sebagainya. Okey, sebelum kita pergi ke simbol-simbol ni, diharapkan kamu bolehlah scan menggunakan QR code lambang ini. Okey, di situ kamu akan nampak berbagai-bagai simbol berbagai-bagai simbol. Okey, cikgu akan cuba tunjukkan kamu simbol-simbol yang terdapat di dalam QR code ni. Okey, tunggu sebentar Okey, kita sambung semula. Cikgu cuba buka telefon satu lagi. Setelah cikgu scan QR code tu, kamu
akan dapat simbol macam ni lah. Okey, kamu akan dapat simbol-simbol yang banyak macam ni. Okey. Warna hijau. Okey. Warna hijau, warna merah, biru, merah lagi dan kuning ya. Okey, kamu akan dapat banyak simbol ni. Kalau tengok banyak simbol dia. Okey. Banyak. Okey. Banyak, dan ada juga perangan-perangan keterangan di sini. Kamu boleh baca lah. Okey. Garis panduan tanda amaran keselamatan dan kesihatan. Banyak. Dengan syarat kamu scan ni. Scan QR code ni. Tetapi dalam buku teks ni dia tidak banyak menunjukkan simbol-simbol hanya berapa simbol saja. Okey. Dalam buku teks ni hanya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 simbol saja. Ini sebagai contoh. Kalau nak tahu lebih lanjut, nak kenali lebih banyak, kamu bukalah QR code ni. Okey, banyak. Okey. Yang pertama kita kenali simbol simbol dan tanda keselamatan. Yang pertama kita tengok warna merah dulu. Okey, warna merah sini biasa kita tengok ialah kalau di sekolah ialah alat pemadam api. Okey, alat pemadam api biasanya ditanda dengan tanda warna merah. Okey. Ini bukan maksudnya benda ni bahaya, tidak. Kita jangan gunakan benda ni sewenang-wenangnya tanpa ada keperluan. Okey, kita tak boleh bermain, kita tak boleh nak ketuk-ketuk, nak cabut benda ni, menyebabkan gas dia terkeluar ni. Dan apabila berlaku kecemasan, kita nak guna benda ni dah tak berfungsi dengan elok. Itu bahaya tu. Ni banyak. Kadang-kadang tu gas yang lama tu, alat pemadam api yang lama tu dah tak berfungsi kerana ada yang cabut dia punya pin sini, tekan keluar dia punya gas dia tu. Okey. Dan apabila berlaku kebakaran, nak guna tak boleh dah. Itu maksudnya. Bahaya. Tak boleh kita suka-suka hati nak bermain dengan benda ni. Tanda merah yang kedua ialah kita dilarang merokok. Dilarang merokok, dilarang menggunakan api, pemetik api dan sebagainya. Kenapa ada tanda ni di situ? Mungkin kawasan itu kawasan yang mudah, ataupun kawasan larangan merokok. Memang kawasan tu memang tidak dibenarkan merokok. Dan satu lagi, bahaya, mungkin menyebabkan kebakaran di kawasan tu. Okey. Dan tanda yang kedua ialah warna kuning. Kalau kita pergi mana-mana tempat, di kedai-kedai, supermarket sebagainya, di komplek-komplek belah besar, ada kita nampak ada orang mencuci lantai, membersih lantai, dia akan letak tanda macam ni. Tanda macam ni bermaknanya keadaan kuasa tempat itulah keadaan yang kurang selamat jika kita tak berhati-hati. Kemungkinan jatuh. Okey, licin. Bukan bermaksud kawasan itu kita tak boleh lalu, tapi kita boleh lalu, tetapi kita mestilah berhati-hati di kawasan itu. Dan lambar yang kuning yang kedua ialah kawasan yang mudah terbakar. Biasa ada lambar ni, ada satu kawasan yang kawasan kilang-kilang, di hospital-hospital, di mak-mak komputer, mak-mak sains dan sebagainya. Sebab dalam tu ada bahan-bahan yang mudah terbakar. Maknanya kita sini kena berhati-hati. Jangan kita merokok di kawasan ini dan sebagainya, ataupun kita menggunakan api, saja menyalakan api. Dan begitu juga kawasan ni kita sentiasa berhati-hati . Kawasan ni kawasan yang mudah terbakar. Bukan maksudnya tak boleh lalu kawasan ni, boleh juga lalu, tetapi kita berhati-hati . Okey, kawasan macam ni. Okey.
Dan yang ketiga, lambang yang ketiga yang berwarna hijau. Okey. Warna hijau ni kawasan yang senang cerita, kawasan yang selamat lah. Kawasan selamat. Kalau di sekolah, kawasan selamat, yang paling selamat ialah kalau jika berlaku kebakaran ialah di padang sekolah. Di padang sekolah ada tanda macam ni. Okey, kawasan ni ialah kawasan tempat berkumpul apabila berlaku kecemasan, kebakaran dan sebagainya. Kawasan ni kita boleh berkumpul dan memberi rawatan kepada mana-mana murid yang cedera semasa nak pergi ke padang tu, contoh jatuh dan sebagainya. Maka di sini kita bagi rawatan awal lah. Okey, di sini. Selalunya di kawasan padang dia akan ada tanda tempat berkumpul. Di mana-mana di jabatan-jabatan kerja pun ada tanda-tanda macam ni. Kerjaan di komplek-komplek, tempat awal lah yang ada tanda macam ni. Dan yang simbol hijau yang kedua ialah tanda laluan keluar semasa kecemasan. Okey, kalau kita pergi ke kawasan bangunan besar dan sebagainya, ada tanda macam ni. Okey, sekolah kita tak ada tanda macam ni. Okey, tanda macam ni biasanya laluan yang selamat lah apabila berlaku kecemasan, kebakaran dan sebagainya. Selamat. Maka kalau bangunan besar kita tak digalakkan menggunakan lift. Bukan tak digalakkan, tak dibenarkan sama sekali menggunakan lift. Kita hanya boleh menggunakan tangga sahaja jika berlaku kebakaran. Ini kawasan laluan keselamatan yang selamat untuk kita keluar daripada bangunan tu. Okey. Dan satu lagi lah simbol berwarna putih. Simbol berwarna putih ni hanya untuk beri kita keterangan umum, iaitu kita sila jaga kebersihan di kawasan itu supaya kawasan itu cantik dan bersih lah. Maknanya buang sampah di santur sampah. Okey. Dan kalau kita tengok simbol satu lagi juga nak tunjuk yang warna biru. Warna biru sebab dalam buku teks ni tidak ada warna biru. Tidak cikgu buka. Warna biru. Okey, warna biru. Warna biru. Tengok sini warna biru. Okey, warna biru di sini menerangkan sila guna pelindung pendengaran. Maka di kawasan ni, kita kalau nak lalu kawasan ni, kita mesti gunakan pelindung pendengaran. Mungkin kawasan ini ada kawasan yang mungkin bising, ada mesin-mesin jentera yang berat-berat. Kita mesti gunakan pelindung kebakaran ni, pelindung telinga ni. Dan begitu juga warna biru sini ialah maka kita gunakan pelindung mata. Mungkin kawasan ni bahaya kepada mata kita. Okey. Dan juga nak terangkan satu lagi ialah warna kuning. Biasa ni. Ini kalau kita pergi hospital akan jumpa tanda macam ni. Tanda macam ni biasanya dekat bilik X-ray. Berhati-hati sebab kawasan ni ada bahan radioaktif ataupun sinaran radioaktif. Okey. Bahaya. Kat hospital kita akan jumpa tanda macam ni. Dan banyak lagi tanda lain, cikgu tak boleh, kamu boleh baca sendiri. Merah macam mana, biru macam mana, hijau macam mana. Okey. Banyaklah. Okey. Jadi rasanya itu saja penerangan cikgu tentang tanda dan simbol keselamatan untuk kamu ketahui. Untuk keterangan yang lebih lanjut, kamu boleh scan QR code ni. Di situ kamu akan dapat banyak lagi maklumat. Kalau tidak, hanya memadai dengan tanda ni ya. Ini cikgu terangkan. Yang penting sekali ialah warna simbol tu. Warna simbol. Warna simbol yang cikgu terangkan tadi. Merah, kawasan bahaya, larangan. Kuning, berhati-hati, berwaspada. Hijau, kawasan selamat. Biru, kita patut ikuti, patuhi apa yang dia suruh buat. Dan putih ialah penerangan informasi. Okey.
Okey, ini warna macam ni. Okey, kalau jumpa simbol simbol yang berwarna macam ni, kamu mesti ikut inilah apa yang keterangan yang diberi. Jadi tugasan kamu pada minggu ini, kamu salin je balik yang ini. Okey, salin je balik yang ni supaya kamu dapat ingat sampai bila-bila. Sebab kadang-kadang kita bukan boleh hafal pun simbol-simbol yang banyak ni. Okey, simbol yang banyak ni kadang-kadang kita tak dapat nak ingat pun. Tapi yang penting kamu tahu apa warna tu. Bagi cikgu, warna tu yang lebih penting pada simbol. Okey, ini banyak sangat simbol. Macam mana kamu nak ingat? Okey, jadi ingat balik simbol tu. Okey, rasanya setakat itu saja untuk minggu ini. Dan diingatkan sekali lagi, kamu salin balik dia ni, jadual ini, supaya kamu dapat ingat. Okey, sampai bila-bila. Okey, rasanya setakat itu saja pelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan dan sebagainya, kamu boleh WhatsApp cikgu pada bila-bila masa. Okey, sekian. Terima kasih.